Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam segmen analisa tarikh lahir ya. So, bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan. So, kali ini saya nak berkongsi analisa ya tentang orang yang lahir pada 18 hari bulan 8 1988. So, nampak cantik pula tarikh ni kan. So, ada student saya bagi tarikh lahir ni kan. So, saya nak cuba bedah siasat kan, disebabkan saya tertarik kan, tengok nombor dia macam cantik kan. So, sama-sama kita siasat kan. So, macam biasa, mula-mula sekali kena buat dia punya rumah. So, 1 campur 8, 9, 1 campur 8, 8, 1 campur 9, 10, 1 campur 0, 1, 8 campur 8, 16, 1 campur 6, 7, 9 campur 8, 8, 9 campur 8, 17 kan, 1 campur 7, 8. So, sebarang nombor yang campur dengan 9, dia akan bawa balik nombor asal dia. 1 campur 7, 8, 8 campur 8, 16, 1 campur 6, 7, 8 campur 1, 9, 1 campur 8, 9, 7 campur 8, 15, 6, 9 campur 6, bawa balik nombor asal dia, 6, 8 campur 8, 16, 7, 9 campur 8, dia akan bawa balik nombor asal dia, 8, 7 campur 8, 15, 1 campur 5, 6, 8 campur 7, 14, 15, 1 campur 5, 6, 8 campur 7 pun sama, 15, 1 campur 5, 6, 6 campur 6, 12, 3. So, ni nombor rohani ataupun nombor roh. Ni nombor fizikal. Nombor rohani adalah bersifat dalaman ya. Nombor fizikal adalah sifat luaran orang tu. So, ini nombor akhir hayat. Akhir hayat. So, nombor 3 ni kan macam saya beritahu kan di video sebelum ni, siapa yang lahir yang akhir hayat di nombor 3 ni seorang yang mungkin kaya gila ataupun seorang yang biasa-biasa lah. So, kalau kaya gila pun atau biasa pun, di akhir-akhir usia senang kena tipu lah. Sebab orang ni pemurah. Dia jenis pandai cari duit tapi tak sayang duit kalau untuk tolong orang susah kan. So, dia jenis hati dia bersalah kalau tengok orang susah kan. So, orang macam ni memang tak sayang duit. So, disebabkan kebaikan ni kan, dia sering kena tipu di akhir-akhir usia. So, berhati-hati ya, siapa individu yang akhir hayat nombor 3 ni, hati-hati. Anda seorang yang pemurah tapi orang ramai suka ambil kesempatan. So, kalau nombor rohani 9 ni, maksudnya sifat dalaman dia seorang yang pentingkan kejayaan. Dia nak buat apa, dia akan buat sampai jadi. Kejayaan kan, desire dia. So, orang nombor individu rohani 9 ataupun fizikal 9 ni, maksudnya dia seorang yang berpuaskan kemas. PR dia power tau. Public relationship dengan orang ramai power. Pandai jaga hati orang tua, pandai ambil hati orang tua. Seorang yang desire untuk berjaya sangat tinggi kan. Dia akan buat sampai jadi. So, masa kecil kan, individu ni biasanya nakal lah kan. Nak benda tu ke, nak mainan tu kan, dia kena nak juga. Dia sanggup buat apa saja kan, guling-guling kat lantai ke, nangis ke kan. So, orang nombor 9 ni memang desire untuk berjaya sangat tinggi. Dan ending dia pun biasanya dia akan berjaya lah kalau dia fokus dengan apa yang dia buat. Dia buat bisnes pun, bisnes yang dia minat kan, boleh berjaya. So, itu sifat dalaman kan, batin dia. So, sifat luaran dia, fizikal dia, jasmani kan. Nombor fizikal ni nombor jasmani, ataupun siapa yang belajar metafizik dulu, nombor asas kan, nombor akar. So, sama saya panggil nombor fizikal sebab ini adalah sifat luaran ni. So, nombor 7 ni adalah seorang yang pentingkan kawan, sayang kawan, setia kawan. Nombor 7 ni kan. Nombor 7 ni orang individu yang senang famous. Kalau 7 kat sini kan, 7 kat fizikal ke, 7 dekat rohani ke, sama. Dia seorang yang pentingkan kawan kan. Semangat setia kawan dia kuat. And then dia senang famous. Orang nombor 7 ni kan senang famous sebab dia pandai tarik penyokong. Kan. So, nombor 7 ni orang panggil apa? Center of attraction lah. Dia menjadi pusat untuk tumpuan orang ramai. Nombor 7 ni senang popular, senang famous. So, nombor 3 tadi saya dah beritahu kan, akhir hayat. So, sekarang kita kira pula dia punya unsur dalam badan ni kan, supaya kita boleh tahu macam mana karakter orang ni kan. So, unsur air adalah 2 dengan 7. Cuba kira 2 dengan 7. 1, 2, 3. So, dia ada 3 je ya. So, besi 1 dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 unsur besi dalam badan. Kayu 4 dengan 9. 1, 2, 3. 3 je. Nombor 9. 4 tak ada.
So api 3 dengan 8. 3 dengan 8 1, 2, 3, 4, 5. 3 dengan 8 1, 2, 3, 4, 5. So 5. So tanah nombor 5 tak ada, tulis kosong. So 6, 9, 10, 11, 12, 17. Okey, betul. Kalau 17 maksudnya betul pengiraannya. Kalau kurang ke terlebih, tolong semak balik ya. Sebab dekat sini masih ada 17 unsur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nampak? So tolong semak. So berdasarkan macam ni kan, saya dah boleh analisa dah. Orang yang lahir pada 1898, 1988 ni seorang yang degil lah. Besi dia lebih daripada 4 kan, sama dengan 4 atau lebih daripada 4. So memang orang ni degil tahap hebat lah. Sebab lebih daripada 4 dan 6 kan. 4 tu pun dah kategori kritikal. Ini kan 6 kan. So orang ni bersifat degil. So kayu ni 3. Biasalah, kayu ni dia orang yang kalau siapa banyak kayu ni kan, orang ni minat pada alam sekitar, suka pergi camping kan, suka dalam air, pergi tempat air terjun. Akhir-akhir hayat nanti suka duduk dekat kawasan rumah-rumah macam hutan-hutan, konsep Bali. Kayu. So api dia 5. Kan saya kata kan, benda yang lebih sama 4 ataupun lebih 4 ketika. So orang ni memang hot temper. Sekali marah susah nak bujuk sebab air dia sikit. Air dia 3 kan. So kalau dia 5 sini, air 5, maksudnya tak apalah. Orang ni hot temper, sekali marah tapi senang pujuk, senang dipujuk, senang reda kan. Kalau dia punya air 5 sama balance. Nampak, dekat sini saja kan kita dah boleh tahu karakter orang tu. So setiap orang berbeza. Allah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Setiap orang berbeza-beza. Nak menunjukkan Allah tu maha hebat kan. Dia buat pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai sifat. Okay ya. So dah settle banyak. So sekarang kita tengok kombinasi 3 nombor pula, untuk keluarkan lagi karakter dia kan. Tengok kat sini ada 888. So orang macam ni, 888 ni biasanya panas lah kan. 88 ni unsur api. Panas, hot temper, betul tak saya kan. Cuba tengok nota saya kan. 88 ni ada makna ni. 966 tu pun ada makna. Maksudnya orang ni kalau buat bisnes senang untung, mudah untung. Ini coding untuk mudah untung kan. Sebab 9 ni nombor kejayaan, 6 ni duit. Terus apa, kalau dia boleh buat bisnes, dia fokus pada bisnes yang dia minat, bagi manfaat pada orang ramai, dia senang untung, senang kaya. Saya suka nombor 966 ni. And then apa lagi nombor? 189. Tengok banyak 189. Dia banyak. Cuba tengok dekat nota. Buka je nota saya, Syed Zam part 43. Siapa buka Syed Zam part 43 chapter 3, dia akan nampak kombinasi coding untuk 3 nombor ni. Syed Zam part 3 Okey. Lepas tu apa lagi yang kita nampak? Kita huraikan. Nombor yang bersebelahan yang tak kisah pusing-pusing, nampak tak? 786, 876 kan. So dekat sini pun ada dalam nota saya. 876 ataupun 768 kan, samalah, pusing-pusing pun tak apa, janji nombor ni bersebelahan. So kalau siapa ada nombor 786 ni, biasanya orang ni boleh dipercayai tau. Seorang yang bertanggungjawab, orang suka bagi tanggungjawab kat dia. Seorang yang boleh dipercayai lah. Kalau dia minta hutang tu, dia biasanya akan bayar lah hutang tu kan, cepat atau lambat. So bagus nombor 786 ni. Sebab tu kalau tengok kedai-kedai mamak kan, 786 Alhamdulillah maksud kan. So nombor maksud orang ni bertanggungjawab dan boleh dipercayai lah, senang. So orang ni juga ada tak nombor public figure? Yes, ada. Nampak tak nombor ni? 76 kan. So benda yang berkembar, dia berulang lebih daripada 3 kali. Orang ni ada public figure. So saya tahu orang ni kan, walaupun tak pernah jumpa dia, tak pernah kenal dia, tapi saya tahu dia mungkin seorang yang cantik ataupun handsome ataupun menawan kan. Sebab dia ada nombor public figure. Public figure ni nombor artis biasanya, artis. Seorang yang, yelah mungkin dia tak handsome, mungkin dia tak cantik kan, tapi dia ada karisma ke, tapi orang memang senang attract. Center of attraction kan. Dia ada nombor yang berulang-ulang tu. Contohnya 87 sekali, 87 kali kedua. Mana lagi kan, 87 tak? 87 sini, 87. So 3 kali dan berulang tu, biasanya kan orang ni ada nombor public figure. You tengok dekat saya punya video Syed Zam, saya dah lupa part berapa kan, saya ada tajuk tentang public figure. So tolong
So saya akan share banyak lagi. So kalau kebetulan tarikh lahir you sama macam ni kan, 1828 1988, tolong share video ni pada YouTube, pada Facebook you ke kan, atau WhatsApp group ke, supaya orang boleh lihat kan, tentang analisa tentang diri you, dan kebetulan yang orang lain, kawan-kawan lain boleh belajar sama. So kalau kawan-kawan you nak belajar, tolong promote tolong buka YouTube. Kan, suruh kawan you buka YouTube, lepas tu type nama saya SYED jarak ZAM. Kan, lepas dah buka YouTube, type nama saya Syed Zam, and then tolong klik dekat profile picture saya, gambar saya ni kan. Tolong klik kat gambar saya. Bila dah klik kat gambar saya, you akan masuklah dalam profile Facebook saya kan. And then tolong klik ada button videos. You klik. Sebab the moment you klik videos ni kan, you akan capai saya punya nota. Saya dah buat lebih 30 video kan, pasal analisa, pasal basic cara kira, cara analisa, dan contoh-contoh macam mana nak analisa kan. Saya dah buat dah lebih 30 Tolong capai untuk secara percuma kan, for free. So jangan lupa tekan YouTube, type nama saya Syed Zam, klik kat picture saya, klik dekat video. Paling penting tolong subscribe. Please subscribe dan tekan loceng. Tekan gambar loceng tu. Kan? Sebab bila you subscribe, you tekan loceng, maksudnya kan you dah langgan channel saya ni kan for free, and then you akan dapat notification setiap kali saya reveal video baru. You akan dapat notification. So you tak akan terlepas satu pun video saya kan. So untuk tujuan pembelajaran, baguslah you tolong subscribe, tekan loceng kan, nanti you akan dapat. So kalau you tak tekan subscribe loceng, susah lah kan, you nak cari video saya bercampur dengan video-video yang lain kan. So kalau you dah masuk ni, memang lebih spesifik, ikut je step kan. Buka YouTube, search nama saya SYED jarak ZAM, tu klik kat gambar muka saya tu kan. Bila dia dah masuk dalam profile YouTube saya, tolong klik videos. Ada satu button tu nama dia videos, klik je kan, bersusun part 1, part 2, part 3, part 4 sampailah part 24, and then beberapa tambahan lagi lah, mencukupkan semua saya punya video jadi 30 lebih lah kan. Tapi kalau nak ikut part, tajuk dia sampai part 24 saja kan. Tapi jangan risau, bukan 24 je saya punya video, lebih lagi. So saya harap you all faham. So harap video ni beri manfaat. So sekali lagi kan, rasa tarikh lahir ni membantu kita untuk scan orang sekeliling kan. Kita tahu mana yang boleh buat kawan, mana yang suka tikam belakang kan. Kita boleh tahu. So betul, saya belajar kan, saya dah buat saya punya kajian, saya dah kuasai ilmu ni lebih 10 tahun, dan saya dah banyak kali guna, dah banyak kali praktis kan. Tengok betul lah, accurate kan, dia punya ketepatan tu lebih orang boleh kata 90% ke 95% lah, bukan 100% kan. Tapi okey lah kan, sebab ini bukan ramalan, ini bukan telekan kan, ini adalah hasil kajian orang dulu yang hebat. Dia ambil ilmu daripada Al-Quran, dia buat buku kitab namanya Tajul Muluk kan. Tajul Muluk dalam tu ada huraian tentang karakter orang melalui tarikh lahir kan. So orang punya survey dia orang punya sifat, dia orang keluarkan dalam bentuk numeric. Orang putih panggil numeric, ataupun life code, ataupun ilmu falak, kita panggil metafizik. Ada yang panggil rasa tarikh lahir. Benda yang sama actually. Ini adalah coding kan, di mana anda nak detect anda punya kelebihan atau kelemahan untuk anda improve. Kelemahan anda improve ya, kekuatan anda upgrade lagi power. So anda akan jadi orang yang luar biasa hebat. Siapa yang menguasai ilmu ni kan, hebatlah. Sebab dia nampak benda yang orang lain tak nampak. Kan, orang lain nampak zahir je kan, zahir dia nampak, tapi kita boleh nampak batin dia macam mana, sifat dia. Zahir dan batin tak boleh terpisah seperti mana rohani tak boleh terpisah dengan jasmani. Irama tak boleh terpisah dengan lagu, siang tak boleh terpisah dengan malam kan. Semua ada cerita dia. So Allah sebaik-baik perancang, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana kan. Kalau you cari, you jumpa. Itu janji Allah kan. So nak kenal Allah, dia punya tips adalah kenal diri dulu, kenal diri kita kan. Bila kita kenal diri, nampak kehebatan yang Allah ciptakan banyak kan, manusia sebaik-baik kejadian, baru kita akan lebih menghargai kan, dan akan ingat Allah selalu. So sambil kita memikirkan dunia kan, kita kena fikir juga lah akhirat kan. Kita pun tak tahu sampai bila kita boleh hidup. So saya harap hidup anda ni memberi manfaat yang banyak pada orang sekeliling kan. Itu yang saya cuba praktiskan. Bangun je pagi daripada tidur kan, fikir apa yang manfaat yang saya boleh bagi dekat orang ramai kan. Sebab bila banyak manfaat kita bagi pada orang ramai, insya-Allah Allah akan bagi banyak manfaat balik pada kita. So saya harap saya dapat jumpa anda di my next video So saya akhiri video saya ini dengan lafaz bismillah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi, bye.